Pembunuhan Franz Ferdinand pada 28 Jun 1914 oleh seorang rakyat Serbia di Sarajevo hanyalah sebagai krisis sampingan yang menjadi lesen kemuncak kepada tercetusnya Perang Dunia Pertama. Namun, kebanyakan sarjana bersetuju bahawa Jerman merupakan pencetus kepada perang tersebut. Persoalannya, bagaimanakah Jerman boleh menjadi pencetus kepada Perang Dunia Pertama? Faktor pertama menyebabkan Jerman mencetuskan Perang Dunia Pertama ialah perkembangan revolusi perindustrian dan kekayaan material yang dimiliki Jerman sendiri. Selepas Jerman berjaya mengalahkan Perancis tahun 1870 untuk menyatukan negaranya, masyarakat Jerman berubah kepada gaya hidup moden sebagai masyarakat industri. Pada tahun 1870 hingga 1880-an, Chancellor Jerman iaitu Bismarck menjalinkan hubungan erat dengan Britain. Hubungan tersebut berkait rapat dengan kepentingan perdagangan dan hubungan Kaisar Jerman iaitu Kaisar William I dengan ibu saudaranya di England iaitu Ratu Victoria. Kejayaan Jerman menjadi sebuah kuasa besar Eropah yang kaya pada tahun 1913 menurut Mearsheimer adalah hasil daripada kepesatan perindustriannya pada akhir abad ke-19. Contohnya, pada tahun 1860, jumlah pengeluaran besi dan keluli Jerman hanya 400,000 tan berbanding musuh tradisinya Perancis iaitu sebanyak 900,000 tan. Namun, sejak tahun 1870 sehingga 1913, Jerman berhasil mengatasi pengeluaran Perancis dalam bidang besi dan keluli. Buktinya, pada tahun 1913, Jerman berjaya mengeluarkan sebanyak 17,6 juta tan besi dan keluli berbanding Perancis pada tahun sama sebanyak 4,68 juta tan. Pengeluaran besi dan keluli Jerman pada tahun 1913 jelas meningkat secara mendadak sebanyak 4 kali ganda berbanding Perancis. Malah, pada tahun 1913, Jerman menduduki tempat pertama dari segi saham kekayaan di Eropah iaitu sebanyak 40% mengatasi Britain 28% dan Perancis 12%. Selain itu, industri anak patung di Jerman sehingga tahun 1914 misalnya menjadi penting kepada Eropah. Pembinaan landasan kereta api Berlin menghubungkan Baghdad sehingga tahun 1914 bagi manfaat perdagangan dan memperkuat pengaruh politik Jerman di Turki dan Iran dilihat oleh British sebagai asas awal kecenderungan Jerman ke arah pengembangan kuasa. Pengaruh autokrasi dan kecenderungan imperialisme turut menjadi punca Jerman mencetuskan Perang Dunia Pertama. Kecenderungan imperialisme jelas menerusi dasar Kaisar William II. Beliau bertindak memecat Bismarck sebagai Chancellor pada 20 Mac 1890 ekoran tidak cenderung dengan dasar kekangan kuasa atau diplomasi anjuran Bismarck dengan kuasa barat lain. Menurut Mearsheimer, Jerman pimpinan Kaisar William II muncul sebagai kuasa ketuanan yang berpotensi di Eropah. Penamatan polisi Bismarck menurut Kaisar William membolehkan Jerman memainkan peranan lebih kuat sebagai kuasa dunia berbanding kuasa kebenuaan. Meskipun pemimpin Jerman era William II memiliki visi yang berani, namun mereka memiliki kelemahan dari aspek pengawalan politik. Kaisar William II menurut Lee, misalnya, merupakan raja yang kurang berdisiplin. William II memberi tumpuan berhubung soal ketenteraan menerusi kepimpinan komander-komander tentera lautnya berbanding isu dalam negeri Jerman sendiri. Keadaan diburukkan lagi apabila Reichstag iaitu institusi parlimen kurang membahaskan tentang masalah domestik di Jerman. Jelas bahawa polisi Jerman pimpinan William II selepas 1890-an adalah menggalakkan pengaruh aristokrasi dan parti konservatif untuk meraih perhatian masyarakat bahawa imperialisme adalah penting kepada keperluan politik Jerman. Ini menyebabkan Jerman pimpinan Kaisar William II
berhasil menonjolkan dirinya sebagai sebuah kuasa ketuanan yang berpotensi di Eropah sebagaimana diutarakan oleh Mearsheimer. Malah, Jerman menurut Lee tidak lagi menganggap negaranya sebagai sebuah kuasa yang mencapai kepuasan atau kekenyangan sebagaimana pada tahun 1870 sehingga tahun 1889. Ia ekoran, golongan kelas pertengahan dan kumpulan ekonomi di Jerman lebih cenderung kepada manfaat ekonomi yang ditawarkan Jerman menerusi visi pengembangan imperialisme. Antaranya, mereka mendesak agar pemerintah Jerman lebih bergiat aktif di luar negara bagi mendapatkan saluran bahan mentah untuk pasaran barang kilang Jerman. Perkembangan ini jelas menunjukkan bahawa meskipun kekayaan telah dicapai Jerman sebagai kuasa paling kaya menerusi pemilikan sahamnya di Eropah pada tahun 1913, ia tidak mencukupi bagi Jerman. Ekoran tumpuan utamanya adalah mencapai kuasa ketuanan dunia dengan mencetuskan Perang Dunia Pertama. Jerman menurut Fraser misalnya cenderung untuk memiliki wilayah di Eropah Timur seperti Finland, Poland dan Ukraine meskipun menyedari ancaman dari Rusia. Visi kuasa ketuanan Jerman turut diperkukuhkan menerusi peranan yang dimainkan oleh golongan intelektual. Nietzsche, ahli falsafah terkenal Jerman, mengemukakan idea bahawa manusia yang terbaik ialah seorang yang memiliki kebanggaan, tegas, kuat dan berupaya untuk mengambil apa sahaja daripada orang lain. Justru, masyarakat Jerman memiliki tanggapan bahawa falsafah Nietzsche sesuai dengan jati diri mereka, terutama apabila mereka telah mencapai kejayaan dari aspek sains dan perdagangan. Seterusnya, meyakinkan Jerman untuk mencetuskan Perang Dunia Pertama.